Baik, hari ini kita nak bincangkan mengenai perubatan nabawi dalam merawat penyakit demam. Dalam hadis disebutkan, innal huma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma'. Sesungguhnya demam itu daripada cebisan api neraka, maka sejukkanlah dia dengan air. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, idza humma ahadukum fa'abriduha bil ma'il barid. Apabila satu orang itu demam, maka hendaklah dia menyejukkan demam tadi dengan air yang sejuk. Jadi, sebab apa demam itu berlaku? Banyak sebab kenapa demam itu berlaku, dan paling utamanya adalah disebabkan jangkitan bakteria, virus. Dan demam juga boleh berlaku apabila disebabkan perubahan cuaca, mungkin daripada panas kepada sejuk secara mengejut. Jadi tubuh badan itu mengalami suatu kejutan, so maka dia akan menyebabkan satu orang itu demam. Sebab demam ini bukanlah sesuatu yang buruk secara 100%, sebab ada kebaikan yang mungkin dibawa oleh demam itu sendiri. Dan demam itu mungkin dia berlaku disebabkan tubuh badan ini cuba untuk melawan jangkitan yang ada dalam tubuh badan. Dan demam itu juga berlaku untuk dia merehatkan tubuh badan tadi. Sesuatu yang luar biasa berlaku dalam tubuh badan. Jadi dia nak cuba recover kita punya tubuh badan, maka tubuh badan kita akan menjadi demam. Itu subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh badan ini sangat cantik, sangat cantik, sehingga mekanisme demam ini dijadikan bukan sahaja sekadar penyakit, tetapi ia adalah penyakit untuk mengembalikan kesihatan tubuh badan kita. Apakah sains di sebalik sabdaan Nabi SAW yang mengatakan orang yang demam ini perlu disejukkan dengan air? Baik, apabila satu orang itu dia mandi dengan air yang sejuk dalam keadaan dia demam, jadi apa yang berlaku, suhu tubuh badan dia akan menurun, akan menjadi sejuk. So selepas sejuk, maka tubuh badan kita dia akan meningkatkan kita punya denyutan jantung, dan dia akan meningkatkan kita punya metabolisme badan untuk dia menaikkan semula kepanasan, suhu tubuh badan kita. Itu subhanallah, Allah dah cipta kita, tubuh badan kita sangat cantik. Bila dia sejuk, dia akan ada mekanisme untuk menstabilkan kembali suhu. Okey? Dan semasa proses menstabilkan suhu itulah proses itu telah mencetuskan tindak balas terhadap kita punya imunisasi respon. Dan itulah yang akan melawan jangkitan yang berlaku dalam tubuh badan kita. Okey. So kemudian bagaimana cara untuk kita mandi di dalam kita nak merawat demam? Bagi orang dia mandi, tiba-tiba dia menjadi menggigil. Okey. Mungkin sebab salah cara. Baik. Yang pertama sekali untuk mandi disebabkan demam adalah kita kena betul dia punya waktu. Waktu untuk mandi demam adalah pada waktu pagi sahaja. Paling cantik selepas subuh, sebelum matahari naik. Kalau matahari naik, air itu dah panas sikit. Itulah waktu yang paling cantik untuk dia mandi. Cara nak mandi adalah kita mandi dengan di sebelah bawah dahulu. Mandi di sebelah kanan, kita basuh kaki kanan dahulu, kan agak-agak dah lama sikit, kemudian kita basuh kaki kiri pula, kemudian kita basuh tangan sebelah kanan, kan, badan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, badan sebelah kiri. Kita biar air itu agak lama sikit di bahagian tubuh, barulah kita mandi bahagian kepala. Okay, selepas habis proses yang pertama ini, kita kena berehat sebentar dalam 2 ke 3 minit. Tutup air, berehat sekejap dalam bilik air itu, jangan keluar lagi, dalam 2 ke 3 minit. Kita akan dapati suhu tubuh badan kita akan meningkat. Itu adalah proses dia nak trigger imunisasi tubuh badan. Okey. Selepas itu, agak-agak suhu dah stabil, mandi sekali lagi dengan cara yang sama, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, badan, kepala. So dia akan turunkan sekali lagi kita punya suhu badan. Dan selepas itu dia akan cuba stabilkan. Jadi kita akan dapati kita punya jantung kita akan bergerak lebih laju, dan metabolisme kita akan semakin aktif. Itulah dia punya trigger untuk imunisasi. Itu dah kali kedua.
berehat sekejap 2 ke 3 minit, kemudian mandi sekali lagi, turunkan balik suhu tadi untuk kali yang ketiga. Okay. Dah habis 3 kali, kita lap-lap dan kita keluarlah. So mandi ulang. Kalau tak baik, kalau masih sekali kita mandi masih belum sembuh, ulang untuk kali kedua. Kali ketiga tak sembuh, ulang. Kali kedua tak sembuh, ulang untuk kali yang ketiga. InsyaAllah, insyaAllah Allah akan bagi kita kepada kita kesembuhan.